Assalamualaikum dan kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini, dan kita hari ini banyak nak bincangkan aspek yang memberi manfaat kepada anda, terutama dalam bidang perubatan dan juga dalam bidang yang melibatkan akidah dan kemanusiaan konflik Palestin-Israel yang belum berkesudahan. Dan selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih memilih Malaysia hari ini. Alhamdulillah kita kembali bersama dengan anda untuk hari Selasa 18 Mei 2021. Diam tak diam dah 6 Syawal 1442 Hijriah. Bagaimana keadaan anda semua? Fikir-fikirkan juga bagaimana ketenangan kita tidur semalam kan. Tetapi mengingatkan sahabat Islam kita yang berada di Palestin, mereka terganggu dari segenap aspek. Segala yang dilakukan. Mungkin kalau semalam baru menyambut Syawal, hari ini tempat mereka itu sudah menjadi debu, hanyalah batu-batu dan sebagainya. Jadi kita nak bincangkan pelbagai perkara tentang itu, dan kita nak tahu untuk berbual tentang perkara ini kita perlukan ilmu yang cukup tinggi. Betul, ia bukan hanya anggapan, bukan hanya tentang tegaan telahan, tetapi harus dikaji secara ilmiah, melibatkan mereka yang pakar dalam bidang agama, dalam bidang geostrategi, dalam pelbagai bidang yang lain termasuk security. Dan hari ini kita juga akan bersama dengan seorang individu yang penting dalam kaji aspek security. Apakah impak kita ni kan, kita dapat perhatikan di mana ramai yang bertindak balas ketika berlakunya konflik ini, ramai yang menyerang Israel sehingga perkataan koyak itu terus mencakar dunia. Ya, dijadikan satu istilah urban yang memberi maksud yang bagaimana, sehingga kan dicari oleh warga asing, warga antarabangsa untuk mengetahui apa koyak, kenapa trending. Trending nombor 1 di dunia, dan itu juga memberikan implikasi kepada kita dari aspek cyber dan sebagainya. Ya, dan sehinggalah yang terbaru kita dapat tahu tentang bagaimana deklarasi peperangan yang akan berlaku di negara-negara yang menyokong terhadap untuk menyelamatkan Palestin dan sebagainya. Pastinya Malaysia antara negara yang dimasukkan dalam list ya untuk deklarasi peperangan dan sebagainya. Dan bagaimanakah, apakah impak yang berlaku dan bagaimana persediaan kita sebagai rakyat Malaysia yang perlu kita tahu. Itu semua akan kita bincangkan pada hari ini, nak mengambil pandangan dan mengetahui beberapa pengalaman yang dilalui oleh individu, keluarganya juga. InsyaAllah kita akan bawakan di MHI. Ya, dan kalau kita melihat tentang isu Palestin ni, kalau anda hadiri kuliah katakan, sejam tak cukup. Sehari tak cukup. Setahun pun belum tentu cukup. Sebab ia melibatkan sejarah yang begitu panjang. Kalau kita masuk bab Aqsa saja satu hal, satu bab yang penting sebab ia ada kaitan dengan akidah. Kalau kita perhatikan dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kan biasa Mekah ini jadi sentral kepada ialah langit ilahi, tetapi kenapa memilih kenapa transit di Aqsa? Menunjukkan ada kemuliaan yang perlu kita jaga. Ya, betul. Dan saya amat bersyukur kerana ramai daripada melalui pemaparan berita dan sebagainya, ramai juga yang baru tahu dan mengambil tahu tentang kepentingan Aqsa ini kepada umat Islam. Betul. Sebelum ini mungkin ada yang macam, tak tahu kat mana. Aqsa tu dekat mana? Dekat Mesir ke, dekat Jordan ke? Tapi ramai yang tahu spesifik dan kenapa ia perlu dipertahankan. Malah ada yang baru tahu itu tanah suci. Dia ingatkan hanya Mekah Madinah, tapi jangan lupa kiblat pertama kita ada di Baitul Maqdis. Itu dia. Ini kita bercerita tentang akidah. Ada juga suara-suara yang mengatakan kenapa kita nak ambil kisah tentang perkara ini walhal ia tidak berlaku di negara kita, dan kenapa kita sebagai rakyat Malaysia perlu mencetuskan dan menimbulkan perkara-perkara yang tidak mahu kerana kita menyokong mereka. Ini kita berbual tentang akidah. Bagaimana kecintaan kita terhadap Islam dan sesama manusia, kerana ramai juga orang yang bukan Islam menyokong untuk menamatkan kekejaman dan juga penindasan ini di luar negara. Mereka melakukan solidariti beramai-ramai, ratusan ribu orang yang menyokong untuk free Palestin ataupun membebaskan mereka. Bayangkan hari ini kita duduk di rumah menyambut Syawal bersama dengan keluarga, tempat kita baring, tempat kita menonton televisyen dan sebagainya. Kita dihalau keluar dengan bukan cara berhemah tetapi dengan cara kekejaman dan juga penindasan. Itu yang berlaku. Pembersihan etnik yang terancang sebab kalau kita perhatikan memang disasarkan di kawasan yang ramai orang, yakni kawasan pendapatan awam dan juga hospital. Dan matlamat mereka lah untuk menumpuhkan semuanya supaya ia membawa natijah yang penting, itu kematian. Dan bila berlaku kematian maksudnya akan berkuranganlah yang dikatakan sebagai mujahidin. Bagi mereka mujahidin ini sangat bahaya sebab akan menjadi pejuang yang terus mempertahankan tanah air Palestin. Jadi mereka amat mahukan kemusnahan total
kepada bumi Gaza. Ya, Baik, di samping kita berbincang tentang aspek ini yang menjadi tajuk ataupun tunjang utama diskusi kita pada pagi ini, juga kita nak membawa kepada anda tentang apa yang penting dalam negara. Tak boleh tak bukan kita melihat, saya amat sedih membaca jumlah kematian yang semakin meningkat. Betul. Dan kematian sekarang ini bukan sahaja melibatkan individu yang mempunyai masalah kronik ataupun penyakit kronik, tetapi ada juga 3 kematian yang dicatatkan semalam melibatkan tiada masalah ataupun risiko penyakit kronik. Kes baharu yang dicatatkan 4,446 dan kes sembuh baharu mencatatkan 2,784 kes. Kematian baharu 45 kematian. Dan kalau anda melihat kepada statistik kita seluruh dunia, Malaysia 10 tangga teratas. Itu dia, nampaknya Malaysia semakin mendaki di ataupun di carta yang amat menakutkan, carta yang tidak baik walaupun top 10, tapi ini amat bahaya. Dan ekoran itu banyak pihak yang bergesa kepada total lockdown. Ya. Yakni membawa kepada penutupan seperti mana PKP yang pertama yang tidak ada memberhenti seketika sektor ekonomi, sebab selagi mana ada sektor ekonomi kata mereka akan berlaku pergerakan. Betul. Ya, ada berlaku pergerakan, akan berlaku sentuhan sebab orang semua berinteraksi tanpa had. Dan semalam juga menimbulkan banyak kemarahan kalau kita perhatikan. Banyak yang mereka yang berada di jalanan memberikan lintas langsung yang dimaksudkan ialah pergerakan yang begitu banyak kenderaan di jalan-jalan utama terutama dari Tol Gombak menuju ke Kuala Lumpur, kesesakan yang di luar jangka. Jadi apakah permit itu sebanyak itu diberikan ataupun ada yang mengambil kesempatan untuk salah guna permit kerja menjadi permit untuk pulang ke kampung beraya. Dan kita bercerita tentang kluster-kluster baharu yang muncul selepas pemeriksaan dilakukan, dan begitu juga dengan kalau nak dikongsikan di sini kesesakan yang berlaku di Stadium Melawati Shah Alam, di mana pusat kuarantin yang mana mereka beratur di luar kawasan itu boleh digambarkan memang berada di stadium, tetapi macam nak beli tiket dia punya ramai dia tu. Dan keadaan yang sangat sesak di situ, dan ini menunjukkan mereka yang mempunyai simptom dan juga mereka yang berada pada kategori yang serius. Kerana mereka yang berada dalam kategori yang serius memerlukan bantuan dan juga rawatan sahaja yang diperlukan untuk berada di pusat kuarantin dan sebagainya. Itu lebih merisaukan. Lebih-lebih lagi ianya meranggut nyawa bukan mereka yang mempunyai masalah penyakit kronik. Dan yang termuda semalam dilaporkan 36 tahun meninggal dunia disebabkan COVID-19. Ada seorang doktor yang kata, tolonglah jangan sakit. Sebab apa? Sebab ICU semakin penuh. Dan juga mungkin ada ura-ura bahawa perlu dibuat satu tempat khas untuk menampung kadar fataliti yang tinggi. Baik, kita tinjau paparan di akhbar. Saya mulakan paparan di berita harian ini tentang KKM cadang laksana PKP penuh di Selangor, yang mana Kementerian Kesihatan Malaysia akan mencadangkan perintah kawalan pergerakan PKP penuh di Selangor jika usaha sedia ada masih gagal untuk mengekang lonjakan kes di negeri Selangor. Dan kerana ini banyak industri yang berpusat di Lembah Kelang. Bila mana industri dibuka pada tahap kapasiti penuh, jadi bagaimana kita nak mengekangnya, sebab masih lagi ada interaksi yang begitu luas dengan pergerakan yang di luar jangka. Sebab bila mana orang keluar bekerja, mereka pasti singgah untuk beli makan, singgah untuk itu dan ini, dan ia akan menimbulkan kegelisahan. Lanjutan di halaman yang ke-6, ini saya juga nak berkongsi berkaitan dengan CAC, yang CAC ini merujuk kepada pusat penilaian COVID-19 di daerah masing-masing bagi mengelakkan kesesakan seperti dialami di CAC Stadium Melawati di Shah Alam, Selangor. Jadi lebih fokus, lebih bersifat setempat, yang mana untuk mengenali ujian RTK antigen di kawasan ada kaitan dengan epidemiologi yang tinggi. Jadi PKP yang tegas, PKP yang bersasar dan PKP yang lebih meluas ya. Dan katanya kita perlu manfaatkan semua CAC di setiap daerah di Selangor, dan kita akan bantu supaya isu berkaitan dengan kehadiran yang ramai di satu-satu CAC dapat diuruskan dengan baik melalui bantuan polis, tentera dan pihak berkuasa tempatan. Nampaknya kita pun pernah merasa damai. Pernah saya tengok, saya masih terbayang tentang bagaimana DJ Hisham menampilkan 1-0 telur ayam. Contohnya macam ni, kosong. Hanyalah itu satu hari saja kan? Kita rasa gembira. Setiap hari pada waktu itu masih lagi dalam angka yang hanya satu digit saja. 1-0. Ya, tapi ia berubah, dan semalam pun Majalah 3 mempamerkan situasi getir di ICU, yang mana petugas itu ialah orang yang terakhir menyentuh ataupun berada dengan sakit. Sebab kita tahu betapa tegasnya SOP ketika dah menjadi jenazah diuruskan dengan begitu ketat sampailah ke
liang lahat. Itu yang akan terjadi jika kita abaikan penjagaan SOP buat ketika ini. Dan saya nak kongsikan juga apa yang dikongsikan Fetri tadi tentang keadaan yang menimbulkan kemarahan netizen. Rata-rata yang beri komen bagaimana mereka ini boleh merentas negeri kerana keadaan trafik yang berlaku di Plaza Tol Gombak. Ini halaman hadapan sekali di New Straits Times. How come? Ada tanda soal di situ, bagaimana kejadian ini boleh berlaku. Heavy KL bound traffic near the Gombak Toll Plaza yesterday bewildered and angered scores of people. How did so many get travel permits was among the questions. Bagaimana mereka ini semua mendapat permit merentas negeri, itu yang menjadi persoalannya. Terlalu ramai, sesak dan apatah lagi ini dalam waktu Syawal. Jadi rata-rata memberi dakwaan mereka ini pulang ke kampung dan sebagainya. Dan juga di sini banyak dikongsikan dalam artikel ini kata-kata netizen ataupun para pengguna Facebook dan sebagainya. Saya kongsikan di sini. This is why I said we must ask ourselves, conduct self-reflection instead of solely blaming politicians or kayangan people. Kadang-kadang kita selalu salahkan keluarga kayangan ni boleh muat naik gambar kerana beraya satu keluarga dan sebagainya. Itu yang kita nampak di media sosial yang mereka pamerkan. Tetapi ini yang berlaku bagaimana pula? Adakah kita sahaja? Adakah semua yang golongan kayangan yang berada di lalu lintas itu, yang berada di jalan raya itu persoalan yang kita sendiri perlu tepuk dada tanya selera. Apakah kita patuhi SOP? Bukan itu sahaja, kadang-kadang ada sahaja yang curi-curi pergi beraya, curi-curi berjumpa sanak saudara kerana rumah dekat dan sebagainya. Itu dia. Yang paling penting kita risaukan, saya percaya bahawa kalau anda pergi berziarah, ada tak tuan rumah minta ujian COVID-19? Kan? Berapa ramai yang ada barcode ataupun ada QR code itu untuk di-scan? Berapa ramai yang akan cek suhu dan sebagainya? Ya, suhu pun belum tentu sebab sekarang ni tak bergejala. Tak ada simptom. Okey, paparan di terusnya yang melibatkan aspek penting sebab mungkin ramai dah takut gerun. Jangan gerun sebab kita dalam solidariti yang teguh daripada Palestin. Ugutan Israel menandakan bahawa tekanan kita berkesan. Tak pernah kita bayangkan ada konflik antara Malaysia dan Israel di mana tentera bawang kita, minta maaf ya, ini terma baru zaman moden. Tentera bawang kita telah pun menggunakan kepakaran mereka untuk memberi tekanan. Sehingga kalau saya perhatikan, malah ada juga pelayar ataupun pelayar internet orang Arab sini kita amazing apa yang dilakukan oleh Malaysia. Ya, betul. Patutnya orang Arab patutnya yang kehadapan ya, tapi nampaknya orang Malaysia yang terhadapan dalam musuh untuk memberi tekanan kepada Israel sampai disebutkan bahawa viral katanya Malaysia masuk dalam senarai bersama sebaris dengan Iran dan Turki yang menjadi musuh kepada Israel. Dan ekoran itu ledakan tindak balas hackers Malaysia menandakan efektif. Itu yang dikatakan oleh pakar geostrategis Dr. Azmi Hassan. Israel melihat tekanan dari Malaysia melalui media sosial berkesan sehingga mereka terpaksa membuat ugutan sedemikian rupa. Dan sebenarnya imej mereka ini, tentera rejim Israel ini sangat mereka pentingkan apabila dipamerkan di media sosial dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku jika kita menunjukkan kekejaman ataupun penindasan yang dilakukan oleh mereka ini, ianya sangat diambil kira. Jadi setiap perkongsian tentang Israel koyak dan sebagainya itu memang memberi kesan pada mereka kerana sekarang ini barulah mata dunia seluruhnya membuka mata apabila melihat kekejaman yang berlaku. Itu dia. Kita dah lepas Anim, kita dah lepas fasa kita bagi yang pelik-pelik ya kepada tentera mereka ataupun penyerang-penyerang mereka. Kita semua ni bermain dengan maki hamun. Ya, betul. Mungkin istilah hijau, istilah cincau semua dah habis. Itu fasa yang pertama. Sekarang ini masa untuk kita tambahkan ilmu, berjuang dengan ilmu menjadi hujatul Islam yang berkesan. Sebab mereka berlawan dengan hujah kan, kita nak balaskan benda yang mengarut. Ini masa untuk tingkatkan ilmu dan intelektual, berperang dengan fakta. Kita dapatkan sebanyak mungkin pembacaan, rujuk kuliah-kuliah yang penting, kita balas dengan serangan yang berkesan supaya mereka ni tahu dan dunia dapat membaca fakta yang kita pamerkan di laman sosial. Betul. Yang paling penting sekali jaga adab kita. Walau bagaimanapun kita menyokong dan menjadi mujahidin ataupun mujahidah, kita perlu jaga adab kita kerana itu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW juga dalam peperangan, insya-Allah. Okey, banyak lagi kita kongsikan selepas ini. Itu antaranya, dan pastinya anda semua kena ikuti perbincangan kita pada hari ini bersama dengan para tetamu. Kita ada Dr. Muhammad Kamil, Abdullah Ismail insya-Allah, dan juga Dr. Muhammad Mizan bersama dengan kita seketika nanti. Termasuk kita akan bersama dengan Abdullah Ismail, warga Palestin di Malaysia yang tular kerana
kefasihan untuk kecek Kelantan juga. Ya, betul. Okey. Kita cuba nanti Gapo bersama-sama. gocoh ni kita. Dia ada asbab dan musababnya. Okey, sambil itu ada perkongsian. Baik, saya nak kongsikan di sini Reconnect 2021 ialah sesi rundingan 30 minit percuma yang akan membawa anda bagaimana TV boleh meningkatkan jualan dengan pantas dengan kos penyelesaian mampu milik dan terbukti sehingga 80%. Jadi kepada anda semua para peniaga, usahawan-usahawan di luar sana, bolehlah daftar pada hari ini rsvpreconnect.com boleh untuk mantapkan lagi perniagaan anda. Jadi kepada anda yang mungkin buntu, tak ada lagi jalan penyelesaian kerana sekarang ini business drop ataupun perniagaan tidak dapat dikenali dan sebagainya, ini mungkin salah satu cara untuk anda semua masukkan perniagaan anda supaya dikenali ramai di TV, pastinya untuk meningkatkan jualan anda dengan pantas sekali. Itu dia rsvpreconnect.com. Daftar sekarang, insya-Allah anda akan dapat menaikkan lagi perniagaan. Terbukti 80% keberkesanannya. Itu dia. Yang lupa hari ini kita antara topik penting, kita akan meninjau kembali tentang latar belakang konflik ini. Juga kita akan lanjutkan daripada apa yang saya kongsikan tadi, tidak balas daripada implikasi netizen terhadap hubungan Malaysia dan Israel. Dan bersama dengan Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, beliau adalah pensyarah pengajian security Naif Arab University of Security Science Riyadh, Arab Saudi, yang akan meninjau apakah impak yang berikutnya, apakah ini memberikan ugutan yang betul-betul serius. Betul. Dan apakah tahap keselamatan yang perlu kita tingkatkan termasuk dalam dunia cyber dan sebagainya supaya kita terjamin selamat di samping kenyataan daripada KDN sendiri yang memastikan semua Keselamatan aspek kita di pintu-pintu masuk utama negara terkawal dengan sempurna demi kemaslahatan bersama. Baik, kita akan kongsikan segalanya nanti di Malaysia Hari Ini. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Bening hati dengan zikir. Tetapkan langkah dengan kesyukuran. Sucikan hati dengan penuh kemaafan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Dari kami, Jabatan Pelaksanaan Malaysia. Jaga SOP, kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga Izzat dari Doha, Qatar ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Daniel ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada Tok dan Tok Wan saya yang berada di Kedah, opan dan nenek yang berada di Perak. Maaf zahir dan batin. Kami dari Fondasi Bomber Channel Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kita jaga kita. Kami daripada tim Pos Kawalan Bomber mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kita jaga kita. Kami dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Saya penguasa bomba Muhammad Ismanto dari Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Putrajaya ingin menyeru semua masyarakat di luar sana agar mematuhi SOP walaupun di musim perayaan ini. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada isteri tercinta, anak-anak tersayang, keluarga dan tidak lupa juga kepada seluruh frontliner yang sedang berjuang memerangi COVID-19. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kita jaga kita, kita pasti menang. Assalamualaikum, saya Ahmad Amiruddin bin Abdul Rahim ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada ibu saya, ibu mertua, isteri, anak-anak serta adik-beradik yang berada di kampung serta rakan-rakan yang bertugas pada Hari Raya di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia pada tahun ini dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kita jaga kita.
Konflik di antara Palestin dan Israel bermula sejak ratus tahun dahulu. Sebabnya masing-masing hendak menjajah ataupun masing-masing nak bahagian tanah yang satu untuk dijadikan hak masing-masing. Apa yang saya faham ialah dari dulu lagi kenapa Israel ni asyik serang Palestin sampai sekarang yang dah rasanya dah berpuluh-puluh tahun adalah sebab Israel ni nak rebut tanah dengan Palestin. Sebab dulu kan diorang rebut, diorang ada satu wilayah Palestin dengan satu wilayah Israel yang British buat. So Israel dengan Palestin ni dua-dua nak kata itu tanah diorang. So sebab itulah sampai sekarang konflik diorang tu tak berkesudahan, dan sampai sekarang Israel ni tetap nak rampas yang tanah wilayah Palestin ni. Pada pemahaman saya terhadap isu ini adalah ianya bukan sebuah konflik, tetapi ianya adalah sebuah pencerobohan hak asasi manusia di Palestine. From my knowledge, Palestine has been there for the longest time and they were nice enough to provide a place, a shelter for them to call it home after the Nazi. Sekarang pihak Israel sedang melakukan pembersihan etnik dan sedang merampas tanah asal Palestin yang bukan milik mereka dengan melakukan serangan rambang atas rakyat Palestin. We should all be together to free Palestine. Dan saya dapat merasakan bahawa bunga-bunga keinginan untuk mendalami ilmu tentang konflik ini bertambah. Betul. Dalam kalangan masyarakat. Cuma kita perlukan lebih ramai pendakwah yang tampil ke depan untuk membenihkan kefahaman yang mendalam terhadap isu yang amat penting, sebab ia bukan hanya tentang isu kemanusiaan, ada lapis pentingnya, lapis akidah. Juga untuk kita meningkatkan kefahaman tentang apa yang berlaku sebenarnya ini, memberi impak yang besar bukan pada hari ini, tapi ialah impak jangka panjang yang menggerunkan. Betul. Ramai yang ingatkan ini berkaitan dengan konflik, perebutan dan sebagainya, tetapi lebih kepada pembersihan etnik, seorang yang ingin merampas kawasan dan sebagainya dengan kekejaman dan penindasan. Itu yang kita perlu faham, dan bagaimana sejarahnya berlaku tentang keadaan ini. Kita terus sahaja ingin bersama dengan Dr. Muhammad Kamil Mat Saleh, pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Seremban, yang kini bersama dengan kami di talian video. Panggilan video. Assalamualaikum, Doktor. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hanif dan Fitri. Doktor, tak terlambat lagi nak ucap selamat Hari Raya. Okey, terima kasih selamat Hari Raya juga kepada kru MSI. Itulah Doktor, kita beraya pun keadaan yang tidak bahagialah. Maksud saya dalam erti kata bahagia jiwa itu melihat saudara yang semuslim hari-hari disembelih, dikorbankan dengan cara yang amat kejam, dan ini menimbulkan, kita bimbang sebab ia akan menimbulkan impak jangka panjang yang teruk dengan kemusnahan hospital, dengan kepungan yang berlaku di udara, di darat, di laut, menyebabkan Gaza contohnya terkepung akibat daripada strategi laknat pihak Zionis. Jadi untuk memberikan kefahaman peringkat asas, mungkin ramai yang bertanya mengapa peperangan ini tetap terjadi sekalipun ada usaha untuk mendamaikan, ada usaha untuk memberikan solusi, tapi serangan tetap berlaku, provokasi tetap berlaku sehingga mencetuskan perbalahan antara dua pihak. Silakan, Doktor. Okay, terima kasih Fitri dan Anim. Okey, berkenaan dengan kenapa peperangan ini berlaku, mungkin kita boleh huraikan dalam dua sudut yang berbeza. Yang pertama mungkin dalam keadaan ataupun situasi semasa kenapa peperangan itu berlaku. Ada sebenarnya peperangan yang berlaku sekarang ini dia ada rentetannya dengan sejarah lama, sejarah lampau, konflik antara orang Islam Palestin dan juga Zionis Yahudi ini. Kalau kita lihat dalam konteks semasa, sebenarnya yang menjadi kemuncak kepada perbalahan ataupun konflik semasa yang berlaku pada ketika ini sebenarnya berpunca daripada tindakan pihak rejim Zionis sendiri yang telah membuat provokasi, telah mengambil tindakan menghalau orang-orang Islam Palestin yang tinggal di satu kawasan yang namanya Sheikh Jarrah. Jadi kita boleh baca secara meluas dalam mana-mana sumber. Jadi sedangkan penempatan itu adalah penempatan orang Islam Palestin yang telah diduduki sejak tahun 1956. Jadi kita pun tak pasti atas kedengkian apa, mungkin atas dasar untuk seperti mana yang disebut oleh Adim tadi, pembersihan etnik ataupun pembunuhan secara beramai-ramai, maka pihak rejim Zionis telah melakukan satu tindakan yang di luar batas kemanusiaan apabila mengambil tindakan mengusir, menggunakan kekerasan senjata dan sebagainya,
dan menggunakan medium mahkamah untuk menghalau ataupun untuk mengusir orang-orang Islam yang ada di penempatan di Timur Baitul Maqdis yang namanya Sheikh Jarrah. Ya. Jadi apabila orang Islam tersebut telah diusir, dihalau keluar, menyebabkan saudara-saudara Islam yang ada di sekitar Baitul Maqdis ingin menunjukkan dasar kebersamaan, dasar solidariti dan mereka berkumpul ketika malam-malam akhir Ramadan melakukan salat tarawih dan sebagainya, yang ini menimbulkan kemarahan dan juga menimbulkan rasa tidak puas hati pihak Zionis, menyebabkan mereka telah melakukan serangan secara bertubi-tubi kepada umat Islam yang sedang melaksanakan ibadat salat di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa ketika malam akhir Ramadan. Jadi maknanya ini kita kata di sudut situasi semasa. Dan sebenarnya peperangan yang berlaku ini seperti mana yang saya sebut tadi itu, dia ada rentetan dia ada sejarah panjang sejak tahun 1948 lagi kan. Sebenarnya dah banyak hasil di peperangan yang dibuat oleh pihak Zionis Yahudi tahun 2009, 2012, 2014 ya. Jadi maknanya dia bukan isu yang kita kata semasa, tapi sebenarnya dia ada rentetan daripada sejarah kedengkian yang cukup panjang, menyebabkan mereka mengambil tindakan sebelum itu, melihat kepada mungkin mood kita nak beribadat di akhir Ramadan tu diganggu, dikacau dan diberi tindakan-tindakan yang di luar batasan akal fikiran manusia. Dengan itulah mana ada dua, satu yang situasi yang semasanya dan sebenarnya benda tu dia ada rentetan sejarah panjang 1948 sehingga sekarang sebenarnya. Untuk Fitri. Seperti mana yang tadi Fitri kongsikan, keadaan ini kita tak boleh faham dengan hanya 1 jam, 1 hari, tapi kita perlu dalami sejarah yang cukup panjang. Doktor, kita juga ada seorang individu yang bersama dengan kita, seorang warga Palestin yang kini berada di Malaysia, dah 10 tahun menetap di Malaysia, Abdullah Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih sebab ada orang panggil Abe Abdullah ya. Abellah. Abellah. Okeylah, Abellah. Abellah baru-baru ini viral sebab penjelasan yang ditularkan di laman sosial. Jadi sepanjang berada di Malaysia pastinya amat berhubung rapat dengan saudara mara yang berada di Palestin. Jadi kalau merujuk pada kes yang terkini daripada video yang saya dengar penjelasan Abe, katanya ada provokasi berlaku di situ. Sebab ketika kita Ramadan di kemuncak kita nak ibadah, mereka pula buat macam nampak macam ada pesta tari menari di situ. Mungkin dapat diceritakan lebih lanjut? Ya. Dulu bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih for giving me this chance yang insya-Allah saya boleh start more and more. Nama saya Abdullah bin Ismail. Saya dari Gaza. Saya duduk di Malaysia dalam 10 tahun dah kat sini. Saya duduk sini. Lepas tu saya start ramai orang yang family sini. Dia start ditanya khabar Gaza macam mana, yang latest news and update. Lepas tu saya kalau nak balas poster tu lambat kan. So saya start buka ni live. Bila saya start live, so alhamdulillah jadi viral. So kita balik untuk soalan apa? Katanya keadaan menari-nari di hadapan masjid tu. Hak tu Sheikh Jarrah tu sama Sheikh Jarrah tu bukan cerita baru, di nama dah. Kalau kita baca history mungkin start dari tahun 1967 lagi, bukan baru lagi, tapi hak dulu yang Yahudi yang buat tu media dulu masih dibuat tak ringan, like masih people tak ignore. So that's why ada orang dengar cerita tu ada tapi bukan viral. So masa tu hari itu dia tak nak masuk dari Masjid Al-Aqsa yang Yahudi itu, yang orang sama yang dia duduk kacau dari Sheikh Jarrah tu, dia nak masuk dari Masjid Al-Aqsa. So dia nak buat masjid festival dia. Dia nak masuk dalam masjid kita, Masjid Al-Aqsa, dia nak buat punya semaya dia Yahudi tu, dia joget, dia buat nyanyi kan.
Tapi kalau masa tu dia masuk dalam masjid tu, kita rasa mana boleh lah nak masuk hormat tu, ada hormat masjid. So bila dia nak masuk tu kita rasa tak say lah, we masuk. Lepas tu dia memang dia power lah. Kita memang kena tahu Yahudi tu bukan biasa ke. Yahudi tu memang power sebab semua dunia support dia. So dia tak kisah. Orang kita kata tak payahlah masuk. Tak boleh masuk. Dia kata we don't care about you, we don't care about anybody. So dia tak masuk. Masa tu kita bulan puasa. Bulan puasa biasa ramai orang pergi masjid untuk sembahyang tarawih, untuk yang sembahyang tahajud ke apa kan. So tak dari situ Yahudi masih start sikit silap. Siapa Yahudi start guna gas dengan polik dengan dalam masjid kita. So, masjid kita nampak kalau ada video-video viral tu dalam masjid yang tempat sembahyang kita ada yang bakar, ada yang hancur, yang pintu-pintu dan tak ada lagi sebab dia nak terang masuk. Bila jadi gitu orang Gaza tu kita kalau yang bagi maklum tu Gaza Masjid Al-Aqsa tu bukan Gaza lain jauh sikit dari Masjid Al-Aqsa. So kita tak boleh pergi support masa nak pergi jalan kaki ke orang kata kenapa tak pergi support. Saya tak boleh lalu sebab between Gaza dengan tepi barat tu ada Israel. So kita tak boleh lalu. So untuk we start to say to them stop. Tak boleh. Masjid itu bukan untuk orang Palestin saja. Itu masjid Islam tu. Ni yang first qiblah. Ni masjid ada hormat besar. Ni masjid muslimin. So kita rakyat stop. Jangan dia tak dengar. Since dulu sampai sekarang Yahudi tak care about anybody. They only listen about one thing. It's about power. So kita alhamdulillah orang mukawamah dari Gaza tak reply about that. And alhamdulillah we teach them a lesson. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebab kabarnya serangan yang dilakukan itu memberi kesan juga kepada mereka, rejim Israel. Doktor masih lagi bersama dengan kami, Dr. Muhammad Kamil. Doktor, mungkin kali ini juga kita nak kongsikan sebab ini berkaitan dengan akidah Islam. Bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia yang boleh memberikan sepenuhnya bantuan dari segi perhatian kita yang kita boleh berikan, dan apakah kepentingannya dari sudut diri kita sendiri sebagai seorang Islam untuk melihat perkara ini dengan lebih serius. Doktor, mungkin doktor boleh kongsikan. Okey, terima kasih Anim ya. Isu Palestin ini sebenarnya isu agama, bukan isu politik ya. Sepatutnya kita sebagai seorang Islam kena ada rasa bersama dengan orang-orang Islam yang berada di Palestin ya. Hadis ini masyhur, banyak kali disebut ya. Sabda Rasulullah SAW, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum ya. Barang siapa yang tidak mengambil berat berkenaan dengan hal urusan orang Islam, maka mereka bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan orang Islam ya. Jadi isu ini adalah isu agama, bukan isu politik ya, isu agama yang melibatkan maruah Islam itu sendiri. Sebab bumi Palestin ini adalah asal-asalnya bumi milik orang Palestin, tetapi telah dirampas, telah dikuasai sejak tahun 1948 ya. Jadi mungkin dari sudut apa yang boleh kita bantu ya. Macam disebut oleh Abel tadi kan, daripada Gaza nak ke Baitul Maqdis pun tak lepas. Jadi kita yang jauh ni lagilah kan, lagilah tak boleh nak lepas kan. Tapi sekurang-kurang di Malaysia, di tanah air kita sekarang ni telah dilaksanakan beberapa kempen. Antaranya solat hajat kan, antaranya bacaan kunut nazilah, kemudian kutipan derma dan sebagainya. Itu di antara usaha ataupun ikhtiar kita ya. Baru semalam telah diwar-warkan dalam konteks negara kita Malaysia, pelaksanaan solat hajat itu antara usaha dan ikhtiar kita ya. Mana mungkin di sebalik doa ikhtiar kita kan, rasa bersama kita dengan orang Islam di Palestin. Saya ingat itulah di antara antara cara-cara yang keadaan terkini lah yang boleh kita gunakan. Nak ke sana memang tak sampai, tapi silaturahim dalam bentuk doa, dalam bentuk munajat pada Allah, insya-Allah benda telah sangat-sangat membantu kan. Disebut doa silahul mukmin. Doa itu senjata pada orang Islam. Jadi kita kena dengan senjata ni. Orang Palestin senjata menggunakan batu dan sebagainya. Jadi mungkin senjata kita ada dalam melalui doa-doa yang kita panjatkan untuk kesejahteraan orang Islam di Palestin. Sebenarnya ujian juga untuk kita ya, sama ada kita ni cakna ataupun hanya berdiam diri saja. Itu ujian untuk semua dunia Islam. Baik, mungkin Abel dapat dengar kita. Saya nak bertanya tentang semangat orang Gaza dan juga Palestin. Apa yang buatkan mereka ni teguh
berjuang, teguh bertahan. Tak kira sama ada kanak-kanak, wanita, semuanya nampak kebersatuan. Ketika kita tengok dalam solat nampak kebersamaan, dalam hidup pun nampak begitu bersatu. Mereka ni betul-betul kuat semangat sekalipun setiap tahun ada ancaman, ada serangan, tapi tetap bertahan di jalan Allah. Apa yang membuatkan mereka ni kuat? Mungkin apa yang dapat terangkan? Silakan. Okey, Yahudi ni kita masa kita notice dalam news ko dia bila dia start strike, dia start bombing tu dia tak kisah kat orang. So kalau tu sampai sekarang tu ni ada lebih dari 200 lebih syahid dah. Most of them 61 dari tu budak kecil lagi. So bila orang kata dia start gitu, ingat orang Gaza will broke down, dia kata dia takut tak. Sebab ada satu kita ada yakin dan Muhammad SAW kata qatlana fil jannah wa qatlana fil nar. Maksud tu siapa yang bermati dengan kita tu insya-Allah boleh masuk ke syurga. Yang matikan dia insya-Allah neraka. Tu Muhammad SAW kata. So bila kita dengar lagu tu, bila kata we alhamdulillah, listen, dengar kita, kalau kita mati, kita nak masuk syurga, siapa yang tak masuk syurga? So, orang Gaza nampak masih kuat. Budak-budak duk main, ada bombing dekat duk main. Anak-anak Zazir itu, dari 4-5 tahun, saya tanya dia, 2 hari lepas tu, saya tanya, adik takut ke tak? Dia kata, kenapa nak takut? Kalau saya mati, saya nak masuk syurga. Berapa nak takut? Masa tu, bila awak dengar budak-budak kecil, masa umur 5 tahun lagi, dia lagu tu, you feel like this, alhamdulillah, this Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita yang sabar, yang ihtisab tu, alhamdulillah. Ya. Abdullah juga ada menghubungi keluarga di sana. Difahamkan masih lagi berhubung, masih lagi menanyakan kabar dan sebagainya. Bagaimana dengan keadaan keluarga Abe di sana? Ya, betul. Saya boleh kontak. Tapi nak betul bukan all the time boleh kontak. Sebab lo ni Yahudi dah strike all electricity, hotline, telefon lain-lain. So, memang susah boleh nak call dengan family saya. So, dengan satu lagi tu masa waktu tu. Masa sini ada beza dekat 5 jam lebih. Beza dari sini. So, waktu sini, so it's not easy. I spend all the night duduk dari telefon saya cari tu siapa yang boleh online dengan family saya, mak saya ke adik-adik beradik nak tanya. Yang boleh jumpa so online saya call selalu sampai ada masa saya call pun line tak lekat sebab memang teruk connection. Tapi alhamdulillah sampai sekarang last time I nak betul ni I call my mom. Mak saya tanya dia mak Mok selamat lagi macam mana kak? Mok jawab sendiri gitu. Mok kata, alhamdulillah kita hidup lagi. Maknanya awak fahamlah sendiri maksud kita hidup lagi. So maksud tu mungkin any minute dah tak ada. Tapi dia alhamdulillah lah tu. So family lo ni sekarang duduk because no safe place in Gaza. Ada orang kata ada tempat yang selamat Gaza. I declare tak ada tempat selamat Gaza. Tak ada orang yang duduk selamat Gaza. Gapa-gapa. Semalam pun start tu bom yang ambulance. Ambulance bom yang so Yahudi di Zakalsa. So tak ada tempat selamat. Tapi alhamdulillah my family yang better place. Okay. Bukan selamat tapi better lah. Dia tak lagi tu. Every day kalau saya boleh jumpa mak saya pukul 8 pagi waktu sana kan saya tanya, "Bapa mau bangun awal ke?" Dia kata, "Tak. Kita sebelum tidur lagi. Kita belum tidur. Biasa lo ni orang Gaza start tidur masa pukul 8 pagi sebab bunyi-bunyi jadi slow sikit masa waktu pagi kan. So di baru boleh rehat dengan tidur. Malam tak ada orang dari Gaza, semua Gaza boleh tidur." Trauma Itu dia. Dan juga semua orang kena bersiap sedia sebab apa-apa boleh terjadi. Ya, mungkin hari ini tadi ada disebutkan setiap minit tu memang sangat berharga dapat hubungi orang yang tersayang. Baik, kembali kepada Dr. Muhammad Kamil, kita juga nak bertanya. Tadi kita berbincang tentang dunia Islam yang mana ini adalah tentang ukhuwah dunia sesama
negara-negara Arab, bukan hanya negara Arab saja, tapi semua negara Islam yang harus bersolidariti. Bukan hanya, yelah, kalau kita ikutkan memang banyak persidangan mengutuk, tapi dari segi apa yang perlu kita lakukan, ruang apa yang kita ada untuk membawa dunia Islam bersatu dan menghantar bantuan. Kerana kalau nak hantar bantuan pun banyak kepungan yang berlaku di udara, di darat. Apakah Ustaz Dr. rasakan penting, contohnya macam Mesir contohnya membuka kerjasama, membuka pintu Rafah seluas-luasnya supaya akses bantuan itu dapat disampaikan kepada Gaza? Silakan. Okey, Keti. Bagi saya itu antara ikhtiar kita lah. Ikhtiar kita, ya. Okey, kita amat menyanjung tinggi apa yang dibuat oleh kerajaan Mesir yang membuka ruang padan, ya. Menyebabkan orang-orang mesti Jordan boleh masuk, ya. Jadi mungkin itu salah satu cara untuk menyalurkan bantuan, kan. Persoalan berkenaan dengan bantuan tu sampai ke tak sampai itu kita sukar untuk ramal, kan. Tapi sebenarnya badan-badan yang berautoriti, contoh Amal Palestin, Muslim Indonesia yang ada link direct dengan orang Islam di Palestin, sebenarnya bantuan itu boleh kita salurkan, ya. Jadi bantuan-bantuan sebenarnya dia akan memberi kekuatan kepada orang Islam Palestin untuk terus meneruskan kehidupan mereka, insya-Allah, ya. Jadi dalam bentuk bantuan sebenarnya memang kena dibuat secara betul-betul, ya. Saya ingat Aman Palestin pun insya-Allah di sudut penyampaian maklumat tu insya-Allah benda tu sampai. Dan kami sendiri di peringkat Korea contohnya, kan. Di Korea kami sendiri di Taman Semarak Nilai ini pun ada buat kutipan derma, ya, kutipan derma yang telah kami lancarkan dalam tempoh seminggu. Itu ikhtiar kita. Mungkin ada juga orang tanya sampai ke tak sampai. InsyaAllah yakin kita ada badan-badan berautoriti yang boleh menyalurkan bantuan itu sampai, ya. Jadi saya ingat mungkin dari sudut yang lain apa yang boleh kita ikhtiarkan seperti yang disebut oleh Presiden Turki, maknanya dari sudut hubungan antara kerajaan ialah untuk direct sendiri itu mungkin agak sukar, tapi kita ada platform, ya, platform OIC dan sebagainya. Mengikut saluran-saluran yang ada, insya-Allah saya ingat negara Islam akan menyahut seruan untuk bersama-sama dengan dunia Islam secara keseluruhannya untuk menunjukkan bahawa di belakang Palestin itu sebenarnya banyak lagi negara-negara Islam yang turut bangun mendukung perjuangan orang Islam di Palestin itu, Fitri. Itu dia. Doktor melihat bila kita tengok gambaran dua dunia yang berbeza tetapi berada di bumi yang sama, mereka yang menganut agama lain, bagaimana kesenangan mereka untuk melakukan ritual dan juga sebagainya, tetapi orang Islam untuk bersembahyang, bom di sebelah, belum lagi gas dan sebagainya. Doktor melihat pada dua keadaan yang berbeza ini yang tidak menghormati agama, bagaimana pandangan doktor, dan adakah ini tidak ada jalan perdamaian yang boleh berlaku supaya tidak lagi dirasai oleh masyarakat Islam di sana, ataupun pandangan doktor sendiri berkaitan dengan keadaan ini? Itulah seperti mana yang disebut oleh Abel tadi. Orang Yahudi ini dia memang tak peduli apa saja, kan. Yang penting matlamat dia, ialah kita kan ada konsep kita matlamat tidak menghalalkan cara, kan. Maknanya dia bila kita tengok matlamat tu tak digunakan, maka kita taklah buat, kan. Tapi kalau orang Yahudi ni maknanya dia apa cara sekalipun yang penting matlamat dapat boleh dicapai, kan. Seperti yang disebut, kalaulah contoh kanak-kanak boleh dibunuh secara kejam begitu saja, saya ingat hak-hak yang lain tu memang dia pejam mata pandang nampak tak nampak je, kan. Sebab orang Yahudi ni, Zionis ni, dia bukan sekadar bermusuh dengan orang Palestin, tapi sesiapa yang tidak sependapat dengan pun habis dimusuhi. Jazeera pun dimusuhi, AFP pun dimusuhi. Kita di Malaysia ni yang kadang-kadang turut menyuarakan rasa simpati kepada Palestin pun dicop sebagai penyokong Hamas dan sebagainya, sampai takut rakyat kita Malaysia ni, maknanya dia serangan-serangan dalam bentuk senjata, dalam serangan dalam bentuk cyber dan sebagainya. Jadi untuk dinoktahkan isu Palestin Israel ni, mungkin pakar-pakar strategik ataupun mereka yang pakar strategik mungkin boleh mencadangkan beberapa ikhtiar. Cuma mungkin bila kita berbalik kepada persoalan basic ataupun asas, sebenarnya bumi Palestin ni hak milik siapa, kan? Kenapa ia dicobor, kenapa ia dirampas? Jadi kena balik pada basic, balik kepada yang punya hak. Itulah saya ingat, bila dikembalikan kepada yang punya hak, insya-Allah benda ni. Tapi itulah di segi kesediaan pihak Yahudi itu sama ada nak menerima ataupun tidak. Kalau kita kata ya pun, rasanya bagi pihak mereka pun tetap mengatakan tidak. Itu antara cabaran yang sangat besarlah yang perlu kita hadapi. Ya, mungkin saya nak tanya dengan Abel lah.
Macam mana melihat kerana adanya laman sosial ni, dunia dapat menceritakan hal yang sebenar. Sebab ini tanpa laman sosial mungkin hanya terpengaruh dengan media barat ya. Sebab contohnya mereka menyebut kalau Gaza sebut militan, sedangkan itu adalah pejuang. Kalau kita tak perbetulkan, jadi orang tak dapat maklumat yang tepat. Hanya ikut daripada naratif ataupun cerita media barat saja. Tapi bila ada laman sosial, kita dapat memberitahu dunia keadaan yang sebenar Gaza. Mereka lah yang teranaya, mereka lah yang dizalimi. Mereka bukan militan, mereka hanya mempertahankan tanah air yang tercinta. Because of media, we have a clear and better perception. Lepas tu kita tengok macam di US, di mana-mana tempat pun, di Sepanyol, di Jerman, France semua, mereka dah faham. Betul. Sebab itu mereka keluar di jalanan untuk demonstrasi menyokong Palestin. Apa komen Abellah? Using media social, telling the truth. One of the example saya sendiri, alhamdulillah. Doni, masya Allah. Yang dulu memang kalau Yahudi buat apa-apa dulu, saya ingat masa dulu dia buat kena kita tak boleh spread yang punya news. Dia boleh macam dia ambil kita sendiri, so dia kan lagi kuat. Tak ada orang beritahu. Bila jadi viral, baru mungkin after minggu, 2 minggu baru dunia tahu bahasa cinta Palestin. I ingat masa tu. Lo ni alhamdulillah bila jadi viral. Sebab bukan orang Palestin saja yang kisah lo ni. Ni yang nak bagi tahu tu Palestin tu bukan untuk agama sahaja. Palestin untuk humanity juga. Sebab Yahudi tu bila dia strike tu dia bukan strike yang Islam saja. Dia tak kisah. Di bom anything. Sebab ada ramai yang bermatian. Orang Kristian kat Gaza juga. Dia pun support. So kita bukan nak, ni agama Islam. So yang orang Islam sahaja yang nak tolong. Tak. Hak ni kisah dunia sebab humanity. I tell you, 61 budak dah syahid. 36 perempuan dah syahid. Hak tu bukan masa agama. Bukan masa ni humanity dulu. So Donny Vai tu ya punya media alhamdulillah is the best. Masa sekarang kalau ada kapal-kapal berjaya baru-baru kat situ, I boleh tahu saya duduk Malaysia jauh mungkin 10,000 jauh, 10,000 kilometer jauh, tapi in the same minute saya boleh tahu. Ni alhamdulillah the power of the media is very good, tapi kita kena use it in the right way. Kita kena tolong kita to spread the right news. Siapapun I nak bagi tahu ni ada banyak fake news dan dia masuk. Ada orang ramai dia nak masuk fitnah. Dia kata macam-macam dalam dia nak buat fitnah. Bila jadi fitnah, orang jadi hati dia jadi hitam. Bila orang kata okey Gaza cakap lagu tu bahasa Malaysia yang ada. Jadi orang kata biarlah kita tak usah kisah anymore. That's why kita nak fight this kind of fake news. Sebab ni fitnah dari Israel. Dia number 1 game dibuat. Baik. Doktor mungkin boleh kongsikan juga bagaimana kita nak kekal konsisten dalam membantu dan juga menyalurkan dari segi tak kira apa sahaja aspek yang kita boleh bantu sebagai rakyat Malaysia. Kerana kita tahu perkara ini dah berlalu dengan terlalu lama, tapi baru sekarang kita betul-betul menunjukkan bagaimana perhatian kita kepada mereka. Kalau nanti mungkin keadaan dah bertambah reda ataupun dah suam-suam kuku, kita pun sokongan kita jadi suam-suam kuku. Jadi macam mana doktor untuk kita sendiri konsisten dalam membantu mereka? Jadi mungkin peranan pihak media jugalah saya nampak kan memaparkan isu ini secara berterusan kan. Sebab kita pun mendapat maklumat bahawa Yahudi Zionis ni dia punya serangan tu agak terancang. Maknanya dia sesuatu yang ialah macam disebut oleh disebut oleh Hanim tadi, bila keadaan tenang, relax, macam tak ada apa-apa, lepas tu tiba-tiba dia akan buat serangan secara tiba-tiba kan. Jadi saya ingat mungkin untuk mewujudkan kesedaran secara berterusan, mungkin ialah sebab media ni penting juga sebab kita setiap hari tengok TV, setiap hari buka WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Jadi isu-isu berkenaan Palestin ini perlu diceritakan ataupun perlu diteruskan situasi yang berlaku di sana itu dalam keadaan keterusan supaya kepekaan kita tu ada ya. Jadi bila mungkin terhenti buat seketika, jadi kita pun lupa. Bila lupa, mana dia kita hidup selesa. Tapi kalau dibuat contoh kempen derma secara berterusan, mana ingatan kita tu kekal.
Jadi bila pihak media menyiarkan dokumentari dan sebagainya, jadi benda itu menyebabkan ingatan kita kepada umat Islam di Palestin tu insya-Allah akan kekal lah dia punya momentum daripada semasa ke semasa. InsyaAllah. Itu dia. Baik, terima kasih ucapkan kepada Dr. Muhammad Kamil Mak Saleh, pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Seremban, berkongsi fikrah dan harapan untuk dunia Islam kembali damai. Dan tak lupa mungkin juga terima kasih kepada Abdullah Ismail, warga Palestin di Malaysia. Terima kasih banyak Abella. Okey. Abel, terima kasih juga kepada isterinya yang menjadi penterjemah ya. Penterjemah ya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dua individu yang kita bawakan dalam perspektif yang berbeza. Seorang menceritakan tentang pengalaman dan seorang individu yang juga menceritakan tentang bagaimana sejarah sebaliknya dan sebagainya. Okey, kita harapkan perkongsian pada hari ini juga antara perkara yang kita perlu ada, ilmu yang kita perlu ada sebelum berkongsi Itu setiap dia. sesuatu. Ada kefahaman jelas kita nak berjuang. Kalau tidak kita hanya mengikut. Betul. Itu saja. Tapi bila ada ilmu, kefahaman, kita jelas dalam bertindak. Dan paling penting, moga-moga dapat suburkan iman. Lepas ini kita berbincang tentang aspek implikasi. Netizen memang seram. Betul. Apa implikasi yang wujud kepada Malaysia? Selepas ini di MHI kita berehat seketika. Penghujung Ramadan lalu, tular beberapa rakaman video memaparkan kekejaman tentera rejim Zionis terhadap rakyat Palestin. Antara yang dipaparkan, pencerobohan dan tindakan ganas terhadap umat Islam yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa. Terkesan dengan apa yang terjadi kepada umat Islam di Palestin, rata-rata masyarakat Islam di Malaysia khususnya bersatu sebagai tanda solidariti dalam mengecam tindakan Israel. Terdapat juga kalangan warga maya yang melampiaskan kemarahan dengan menitip komen-komen kecaman di media sosial. Tanda pagar Israel koyak menjadi trending di laman Twitter gara-gara seorang pengguna Twitter menyerang ruangan ciapan yang dibuat seorang aktivis Israel bernama Ido Daniel. Malah laman Facebook Pasukan Keselamatan Israel IDF turut dibanjiri komen-komen kecaman daripada tentera bawang Malaysia yang rata-ratanya memperlekehkan tindakan pengeboman pasukan itu ke atas penduduk Palestin di Gaza. Tidak kurang juga yang meninggalkan komen mendoakan kehancuran Zionis Israel. Namun persoalannya, sejauh mana usaha mengoyakkan Israel di alam cyber dianggap sebagai suatu tanda solidariti yang wajar? Dan mungkinkah pihak Israel akan terkesan dengan tindakan ini? Ya. Itu perkongsian yang rata-rata menunjukkan kemarahan dan sekarang ini membuka mata tentang keadaan yang berlaku dan sejauh mana sebenarnya ini memberi impak kepada mereka kerana kabarnya kalau rejim Israel ini pameran untuk segala kelakuan mereka ini sangat penting di media sosial dan kalau perasan setiap orang yang mungkin individu yang lebih banyak berkongsi Fetri lah kalau di media sosial kan viewers katanya makin menurun jika berkongsi tentang Palestin. Adakah itu benar? Tidak juga. Mungkin ada laman sosial yang memang kena sebegitu sebab katanya ada yang video dipadam dan sebagainya supaya video yang menyokong mereka saja yang dipamerkan. Baik, kita nak mendapatkan pandangan ilmiah dan juga apakah mengkaji implikasi kepada Malaysia daripada Dr. Muhammad Nizan Muhammad Aslam, pensyarah pengajian security Naif Arab University for Security Sciences dan juga Riyadh, Arab Saudi. Di talian, Assalamualaikum Dr. Muhammad Nizan. Ya, Waalaikumsalam. Fitri, Anim. Ya, saya. Apa khabar ya? Baik, alhamdulillah kami juga sihat di sini. Tapi ya doktor, isu ini sangat serius sebab kita bincangkan tentang aspek implikasi yang besar ya. Dan kita dapat lihat implikasi ini mungkin tidak
hanya sekali lalu saja, tapi mungkin ada lagi peringkat demi peringkat yang mereka laksanakan sebagai serangan balas. Terutama kerana mereka ini juga menguasai pelbagai sumber media yang pasti kita akan terkesan juga. Bagaimana Dr. melihat perkara ini akan memberikan implikasi yang besar sebenarnya, tetapi dalam tempoh yang mungkin agak panjang. Silakan Dr. Ya, okey. Pertama sekali terima kasih dan tahniah kepada TV3 yang membicarakan khusus untuk konflik kaitan dengan Israel Palestin ini. Okey. Berkaitan dengan apa yang dinyatakan, ditanya oleh Fitri sebentar tadi, sebenarnya memang Israel akan melakukan pelbagai perkara, pelbagai tindakan yang kadang-kadang di luar jangkaan untuk merosakkan sistem ataupun untuk mengganggu-gugat apa yang telah dirancang dalam sesebuah negara yang berdaulat. Dan sejarah telah membuktikan ada banyak tindakan-tindakan yang agak mengejutkan dilakukan. Termasuklah kalau kita lihat di Malaysia, kita pernah berlaku insiden tembakan kepada Muhammad Bas, iaitu salah seorang daripada pensyarah dan juga imam di Kuala Lumpur pada 21 April 2018 yang lalu. Dan juga Muhammad Zahrawi, salah seorang daripada yang dikatakan mengadakan deal untuk memiliki senjata bagi pihak Hamas, juga ditembak mati di Tunisia. Dan juga ada banyak lagi nama-nama lain yang telah dilakukan pelbagai bentuk assassination dan semuanya dikaitkan dengan Israel. Dan dipercayai tindakan-tindakan sebegitu akan terus berlaku, berterusan berlaku kerana mereka memang bercadang untuk mewujudkan satu sistem, satu keadaan yang mana semua negara harus mengikut dan juga mempelopori tindak tanduk yang dibangunkan oleh Israel. Jadi kita tidak Doktor, bila kita melihat kepada reaksi netizen ini sehinggalah mencetuskan perhatian daripada pihak mereka sendiri, pihak rejim Israel, selepas itu berlakunya deklarasi peperangan yang dikatakan ingin menentang mereka ataupun negara-negara yang menyokong Free Palestine ini. Antara serangan yang dikatakan adalah mungkin bukan berbentuk fizikal tetapi serangan dari segi mungkin menghantar orang mereka yang menembusi masuk pintu Malaysia ataupun pintu-pintu luar dari Gaza ini untuk membunuh mereka sahaja yang betul-betul menyokong Free Palestine ini. Bagaimana pandangan doktor sendiri melihat kepada keadaan yang berlaku dan deklarasi peperangan yang diisytiharkan oleh pihak rejim Israel? Ya, saya sebenarnya melihat pelbagai kemungkinan boleh berlaku, Anim. Antaranya kita mungkin melihat salah satu aspek yang paling besar, paling utama adalah melakukan assassination ataupun pembunuhan secara senyap ataupun terancam. Ini telah kita buktikan dalam perbincangan tadi dan kemungkinan-kemungkinan lain iaitu kita boleh lihat apa sahaja tokoh yang cuba diketengahkan oleh pihak Palestin, terutama sekali jika dianya ada hubungan dengan Hamas, maka mereka ini menjadi subjek untuk dilenyapkan ataupun dimatikan. Selain itu, kita juga melihat bahawa perkara yang sama berlaku di negara-negara lain. Okey. Selain daripada pembunuhan, saya juga ketika ini memberikan satu alert kepada semua mission Malaysia ataupun kedutaan-kedutaan kita yang berada di luar negara untuk berhati-hati kerana pelbagai operation yang disebut juga sebagai false flag ataupun satu operation yang akan menggunakan pihak lain dan juga pembunuhan ataupun kekejaman itu nantinya akan blame ataupun ditujukan kepada pihak lain. Jadi ketika ini kita harus bersedia daripada pelbagai aspek, daripada segi sama ada orang Palestin yang berkhidmat di Malaysia itu sendiri kemungkinan menjadi subjek untuk dimatikan ataupun rakyat Malaysia yang aktif. Kerana dalam media Shin Bet dan juga media Haaretz berpengkalan di Israel, mereka telah menjelaskan bahawa Malaysia adalah pengkalan untuk melatih kader-kader Hamas. Malaysia adalah pengkalan untuk melahirkan lebih ramai pejuang-pejuang dan juga melakukan deal ataupun pembelian senjata. Jadi ini memungkinkan, maknanya Malaysia menjadi subjek yang bukan sahaja di dalam negara, malah di luar negara juga. Selain daripada itu, kita juga harus berhati-hati kerana kemungkinan serangan terhadap
pasaran saham, share market, serangan terhadap mata wang, dan juga pelbagai lagi, termasuk media sosial dan lain-lain. Jadi sebab itu Malaysia sekarang ini harus bersedia secara kolektif, bukan hanya sekadar bersedia daripada sudut pengawalan terhadap media ataupun kita pengkalan data, tetapi bersedia the whole thing yang harus digerakkan daripada sudut ATM-nya, daripada sudut PDRM-nya dan lain-lainnya berkaitan. Ya. Doktor, rasa apakah kita perlu mengendurkan situasi ini dengan yalah kita tidak lagi menyerang mereka, ataupun apa strategi yang paling ampuh untuk kita bertahan? Adakah kita apa supaya tindakan kita tidak akan makan diri akhirnya? Apa strategi yang paling efektif untuk kita lakukan sebagai seorang pelayar di internet dan juga yang terlibat langsung? Tadi doktor sebutkan tentang pasaran saham, kewangan dan mungkin juga tentang pembekalan vaksin dan sebagainya. Apa yang perlu kita lakukan, doktor? Okey, itu sebenarnya adalah satu perkara yang secara tidak langsung kita melihat bahawa kerajaan Malaysia apabila tidak menyekat, contohnya serangan-serangan oleh tentera bawang atau bawang itu, dan juga kita punya tagline koyak Israel itu sudah menjadi fenomena. Jadi secara tidak langsung Israel melihat bahawa Malaysia menyokong Hamas sepenuhnya. Malah apabila pimpinan Hamas menelefon Perdana Menteri kita dan juga kemudian Muhyiddin Yassin sendiri sebagai Perdana Menteri telah memberikan sokongan yang padu, maka ini menunjukkan bahawa Malaysia sudah berada dalam radar yang menjadi subjek utama bagi pihak Israel. Okey, apa yang perlu dibuat? Antaranya, kita tidak boleh bertindak secara sendirian. Dalam keadaan ini saya melihat Malaysia perlu bekerjasama dengan satu kuasa-kuasa besar. Kuasa-kuasa besar sama ada di pihak Barat seperti Amerika dan juga United Kingdom, dan juga pihak Timur seperti Rusia dan juga China. Jadi kita harus bijak untuk memainkan peranan di kedua-dua belah dunia ini. Yang keduanya adalah melakukan kerjasama secara kolektif juga dengan negara-negara lain. Sebab itu saya melihat tindakan kita untuk bekerjasama dengan beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, seperti Brunei, yang juga mempunyai suara yang besar di sini, dan juga Turki, dan sudah sampai masanya juga kita harus menggesa negara-negara Islam melalui platform OIC untuk memberikan suara yang lebih keras. Dan saya melihat kita juga sudah sampai masanya untuk melahirkan satu keadaan yang mana media kita harus memaparkan bukan sahaja berita benar di dalam negara, tetapi kalau kita menyekat berita palsu dalam negara, kita juga harus menyekat berita palsu dari luar. Kerana apa yang berlaku hari ini, media yang dikawal oleh pihak-pihak tertentu hanya menyiarkan yang pro-Israel. Yang anti-Zionis akan disekat. Jadi kita harus juga membantu supaya berita yang benar luar negara juga masuk secara sah di dalam negara ini. Cabarannya di situ kerana mereka ini kuasa veto dalam segenap aspek, termasuklah beberapa platform media juga. Doktor, mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana dari segi sudut keadaan yang kita boleh sama-sama berada dalam fasa, walaupun kita ingin membantu, walaupun kita ingin memberi perhatian, tetapi Malaysia masih lagi berada dalam keadaan jaga-jaga dan masih lagi berada dalam keadaan yang boleh dikatakan keselamatan kita masih lagi terjamin. Ya, saya ingat peranan ini perlu dimainkan secara diplomatik. Jadi sudah sampai masanya mungkin kita harus bertindak secara bijak untuk juga membuat satu hubungan yang agak murni dengan pihak Israel supaya tidak berlaku apa-apa keadaan yang buruk kepada negara, terutama sekali dalam situasi COVID pandemik ini yang maknanya kita sangat terhimpit. Yang keduanya adalah kita harus juga bertindak sebaiknya untuk membantu seperti kelompok-kelompok politik termasuk Hamas itu diiktiraf oleh dunia, dan juga elemen-elemen yang berkaitan dengan ekstremis ataupun militan yang disebut militan oleh pihak Israel itu dikawal, dan juga kita harus neutraliskan perkara-perkara ini dalam negara kita. Jadi jika perkara ini boleh dilakukan, maka kita boleh mengeksport nilai murni. Kita mengeksport perkara baik acuan Malaysia keluar. Dan ini secara langsung dia akan memulihkan kembali imej
Dan kita harus jelas, jika kita tidak mampu untuk memainkan peranan sewajarnya, maka kita akan mengalami satu situasi yang sangat sukar. Ya. Baik. Jadi itulah je saya membayangkan, saya kata negara kita di ataupun di senarai hitam, mungkin impaknya nanti agak sukar untuk katakan NGO dari Malaysia untuk akses ke Palestin contohnya, sebab mereka ni menguasai immigration dan sebagainya. Itu juga mungkin impak jangka panjang yang bakal wujud, memberi tekanan sebenarnya yang pernah berlaku kepada gabungan flotila Mavi Marmara dulu. Baik. Doktor, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Jaga diri dan sampaikan salam kami semua kepada mereka yang berada di sana. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih Fitri. Terima kasih Anin. Thank you very much. Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, pensyarah pengajian Security Knife Arab University of for Security Sciences NAUSS Riyadh, Arab Saudi, berkongsi dengan kita buah fikiran dan pandangan bagaimana dengan keadaan semasa dan implikasi netizen, tak kiralah apa sahaja termanya bawang rangers dan sebagainya. Apabila kita menyentuh tentang perkara ini, pastinya ada implikasi tertentu. Baik, saya rasa itu perlu lagi dibincangkan lebih meluas sebab masa kita agak terhad. Semoga kita ada ruang lagi untuk berbincang sebab ia memerlukan penjelasan yang lebih mendalam, penjelasan yang lebih ilmiah dan lebih luas spektrumnya. Baik, nanti kita akan berehat seketika nanti nak bersama dengan Najwa Latif untuk berkongsi lagu raya terbaru di Meshai seketika nanti. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hafizah binti Zainuddin. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada kawan-kawan yang berada jauh dan dekat, kepada keluarga juga dan kepada sesiapa yang mengenali saya. Kepada frontliners kita, terima kasih sebab menjaga kita selama ni. Dan kepada semua, jangan lupa patuhi SOP anda dan jangan sesekali ingkar. Ya, ingat kita belum menang. So, selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful dan isteri saya Siti serta anak-anak ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Bye. Assalamualaikum. Kami daripada Paramount Group ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Kita jaga kita. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi, dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Dalam kelembutan lidah ada keterlanjuran kata, dalam gurau dan senda pasti ada khilaf dan dosa. Saya Intan Syawani ingin menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf atas segalanya kepada semua. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Kami mahasiswa Malaysia di Amman, Jordan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Mohon maaf batin lahir. Salam perantauan. Pelajar-pelajar tajaan JPA dari Victoria University of Wellington ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Kami pelajar tajaan JPA di University of Canterbury, New Zealand ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Kami pelajar tajaan JPA dari University of Otago, New Zealand ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Hari Raya kita, Najwa Latif. Terus saja kita bersama dengan Najwa Latif. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga diucapkan kepada anda. Sihat ke? Najwa Latif ya sekali di alam kedewasaan ya. Alhamdulillah. Kalau dapat bertanya, dapat kongsikan sekarang ni umurnya berapa? Saya 26 tahun ni. Okey, dah selesai pengajian di peringkat tinggi ya, saya difahamkan. Alhamdulillah. Okey, Najwa sebab dulu kan memang meletup, memang meledak di mana-mana masa tu. Tiba-tiba anda mengambil pendekatan untuk memperlahankan karier.
kenapa masa tu rasa macam kenapa tak konsisten, kenapa memilih untuk ke kampus dan sebagainya? Apa pendirian Najwa? Okey, macam saya, dia bukan saya slowkan aktiviti atau kerjaya saya sebagai seorang penyanyi. Cuma saya, prioriti saya pada ketika itu adalah belajar. Jadi saya sambung belajar, habiskan belajar dan sekarang ni bila dah habis belajar, dah bekerja, saya rasa ada masa sikit untuk saya buat muzik, saya akan buat muzik. Okey, itu dia. Sebab kita menyaksikan lagu Hari Raya kita ni, saya tertarik dengan video klip dia lah. Video klip yang makan Maggi di pagi raya. Ya Allah, itu sangat sinonim dengan mereka yang beraya berjauhan dengan keluarga kan. Masuklah tahun kedua dan sebagainya. Ini apa mungkin cerita sebenarnya lagu ni? Cerita sebenarnya. Hanya makanan segera menjadi hidangan, bukan yang mewah, rendang, ketupat semua. Silakan. Okey, sebenarnya apa yang konsep yang diberikan atau idea yang sebenarnya datang daripada kakak saya, Ika Latif. Jadi kita cuba bincang dan cuba macam cari something yang kita boleh relate dengan semua orang. Jadi saya percaya untuk tahun ni dan tahun lepas kita telah macam adapt dengan norma baru kan. So kita kena beraya tanpa balik kampung. Jadi saya cuba masukkan elemen tu dalam music video, di mana saya video call family saya dan sebagainya. Dan pada masa yang sama dari segi makanan tu ada orang yang tak bernasib baik, tak dapat nak makan sedap-sedap. So diorang makan apa yang ada, dan saya cuba masukkan juga elemen tu dalam music video sebab saya rasa I want to promote something yang everyone can relate to. Saya tak nak promote something yang terlalu macam semua orang boleh tengok je, orang tak boleh relate dengan saya. I want people to relate to me. Kan, sebab sebenarnya ramai keadaan ataupun yang mengalami keadaan yang sama macam Najwa tetapi tak diekspreskan melalui gambaran dan juga visual. Okey, sebab penerbit eksekutif kita nak tanya. Kenapa lagu ini tidak dilakukan berduet bersama dengan orang tu, ataupun tak adalah ada lirik-lirik rap ke, kenapa tidak dilakukan begitu? Soalannya begitu ya. Sila jawab. Okey, sebenarnya sebab tahun ni saya lebih nak fokus pada buat lagu solo. So kita fokus pada buat lagu sorang-sorang dulu. Nanti ada rezeki kita buat duet lagi. Kita tunggulah rezeki tu bila kan? InsyaAllah nanti. Okay, ada tak mungkin kemungkinan Najwa akan kembali ke pesada muzik yang lebih agresif lagi macam awal-awal dulu kan? Okey, sebab macam saya daripada awal saya dalam music industry, saya tak ada macam expectation yang terlalu tinggi. Saya lebih kepada saya nak keluarkan lagu yang orang boleh terima. So saya akan tetap dengan pendirian saya tu, saya nak keluarkan lagu yang orang boleh terima. Dan kalau orang boleh terima, alhamdulillah, itu rezeki. Kalau orang tak boleh terima, kita cuba lagi. Masih ingat masa zaman Najwa betul-betul meletup dulu kan? Sehari 5 lagu Najwa saja yang berulang-ulang kan? Lepas tu masa tu memang Najwa antara yang pioneer lah. Berperotakan Muslimah, membawa gitar dan sebagainya kan? Sebab saya aktiviti dengan Najwa nampak dia dengan baju kurung biasa-biasa je. Dia tak payah nak terlalu bersolek apa-apa kan. Tapi dia ada entiti dia tersendiri. Pastinya ada peminat yang dari dulu sampai sekarang kan mengikuti Najwa. Masih setia dengan Najwa? Alhamdulillah, masih ramai yang sebenarnya beri respon yang positif. Untuk lagu raya ni sendiri pun saya sebenarnya tak ada expectation yang terlalu tinggi untuk lagu raya. Tapi orang dalam masa 2 minggu, alhamdulillah views banyak. Alhamdulillah saya bersyukurlah. Lebih daripada apa yang saya expect sebenarnya. Dan difahamkan macam Border Najwa berbakat nyanyi kan sebenarnya. Tak teringin nak tampilkan dia dalam featuring ke Mak Tersayang sebab penampilan istimewa. Okay. Saya sebenarnya okey je. Saya boleh duet dengan mak, adik-beradik saya semua boleh. Adik-beradik saya dengan mak saya dia tak nak. Itu yang dia terima nak masuk dalam video klip pun dah okey dah. Alhamdulillah. Tu je bila dia cakap ya, saya setuju. Ni mak saya pun tengah tengok ni. Hai mak. Berapa lama dah tak jumpa mak Najwa? Dah berbulan juga sebenarnya. Tapi tak apa, nanti semua dah okey, saya akan balik kampung insyaAllah. Amin, insyaAllah. Tapi Najwa selesa dengan sederhana ya? Itulah, alhamdulillah. Saya rasa dia sederhana tu rasa cukup sebenarnya. Alhamdulillah. Dan saya suka penghasilan lagu-lagu Najwa ni, dia lebih kepada perkataan yang tidak susah untuk disebut dan perkataan yang senang untuk kita kaitkan dengan diri kita. Najwa punya tips ataupun untuk penghasilan lagu, penghasilan lirik ni, apakah guideline ataupun dasar yang ataupun Ika Latif yang banyak mainkan peranan? Kan mungkin juga kakaknya. Okey, sebenarnya memang lagu saya kebanyakannya kakak saya tulis. Dan macam lagu yang saya berduet sebelum ni, saya ada tulis bersama dengan adik saya juga.
Dan selepas tu macam lagu raya ni sebenarnya saya bekerjasama dengan komposer dan penulis lirik lain iaitu Abang Arin Lutfi. So untuk lagu ni sebenarnya saya bekerja dengan komposer lain dan alhamdulillah lirik tu sebenarnya kita prefer something yang mudah untuk orang terima, tak susah untuk orang faham. Itu dia. Boleh tak sesuai dengan mood kita berjuang untuk Palestin ni kan? Nyanyi lagu ketuhanan ni apa? Adamu kan? Betul? Saya ada satu lagi, Aku. Aku? Okey, boleh. Yang mana nak nyanyi untuk belanja kita di pagi di 6 Syawal? Boleh. Okey, boleh. boleh. Saya nyanyi lagu Aku lah. Okey, boleh. Silakan. Okey. Ku dengar tangisan di sana, menangis memanggil ibunya. Kulihat air mata di sana, melihat perjuangan ayahnya. Tiada siapa yang akan mengerti rasa kehilangan yang ada di sisi. Perginya si raja, hilangnya permaisuri, hanya untuk melindungi kasih sayang abadi. Terima kasih. Itu dia Najwa Terima kasih Latif. Najwa. Dia tak perlu buat Masya apa-apa Allah. yang Tak pelik-pelik perlu. untuk popular. Orang hanya betul-betul membaca karyanya. Reaksi muka Najwa bila menyanyi pun tak perlu nak itu saja reaksi yang diberikan. Macam sangat tenang ya menyanyi. Najwa is being Najwa lah. Najwa Latif hanyalah satu saja. Mungkin selepas ini perancangan Najwa yang terakhirnya bagaimana dan kata-kata untuk peminat-peminat Najwa yang selama ini menyokong segala karier dan juga semangat Najwa. Silakan. Okey, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Malaysia hari ini kerana beri saya peluang untuk promo lagu Hari Raya kita. Terima kasih kepada semua penonton dan juga semua yang terima lagu-lagu saya sebelum ni, sekarang. Terima kasih. Dan insyaAllah, kalau tak ada apa-apa, tahun ni saya akan keluarkan satu lagi lagu. Jadi nantikanlah lagu baru saya, insyaAllah. Baik. Dan kita nantikan video-video lawak Najwa juga. Jaga diri Najwa, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Ke ada perancangan nasi minyak tak belum lagi ya? Belum lagi. InsyaAllah. Okey. Amin. Kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih untuk anda berkongsi masa dengan kami. Sebab penting kita tekankan ada dua entiti utama hari ini. Yang pertama tentang COVID-19. Keseriusannya telah pun kami tonjolkan dalam paparan majalah 3. Juga berkaitan dengan Palestin, perjuangan sepanjang hayat. Kan letakkan kemanusiaan kita dan sepenuhnya cita rasa sayang kita kepada agama kita untuk kita fikirkan tentang keadaan sahabat Islam kita di sana. Jangan lupa doa dan teruskan usaha-usaha amalan sunat, amalan-amalan fardu kita untuk menjanjikan yang terbaik pada mereka, insya-Allah. Baik, esok yang paling bahaya, sebab yang paling bahaya kan ialah senyap. Pembawa senyap COVID-19. Tak ada simptom, tak ada kesan langsung, tetapi ibaratnya menikam dalam diam. Baik, esok kita jumpa di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, jaga diri.